Yang dimuliakan barisan bersedia untuk kelas bahasa Arab, Ikram Kausan Sya'alam. Seterusnya, ikhwan akhwat dirahmati lagi dimuliakan. InsyaAllah kita sambung perbincangan pada malam ini, hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Arab, dan sebagaimana yang kita telah sama-sama setuju, perbincangan kita menggunakan Al-Quran sebagai silibus dan juga bahan perbincangan kita. Mudah-mudahan penggunaan Al-Quran ini memberikan kita kefahaman dengan barakah yang ada pada kalamullah tersebut, dan sememangnya tujuan utama kita memangnya untuk memahami Al-Quran, insya-Allah. Baik. Kelas atau ayat ataupun surah yang kita dah setuju untuk bahas ialah surah Al-Hujurat, dan kita dah pun sampai pada ayat yang keempatnya, ayat yang keempat daripada surah Al-Hujurat. Okey, kita dah besarkan ke sini. Yang ada Al-Quran, insya-Allah boleh sama-sama buka Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang keempat dan juga ayat yang kelima. InsyaAllah saya bacakan dahulu ayat 4 dan 5 ini. Ikhwan-ikhwat simak dulu baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ayat keempat dan juga ayat yang kelima daripada surah Al-Hujurat. Kita tengok ayat yang keempat, macam biasa kita mulakan dengan terjemahan harfiah. Apa maksud terjemahan harfiah? Terjemahan setiap kalimah yang ada pada ayat keempat. Okey. Ayat kalimah pertama ialah kalimah inna. Kalimah inna membawa maksud sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Perkataan yang kedua, kalimah yang kedua, alladzina. Alladzina kita terjemahkan orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang. Kemudian kita jumpa perkataan ketiga, yunadunaka. Yunadunaka. Baik, kalimah ini sebenarnya ada dua perkataan. Ada dua kalimah. InsyaAllah kita dah mula biasa dengan perkataan yang sebegini yang ada ganti nama diri, dhamir yang melekat dekat hujung ini. Yang ni kalau kita terjemahkan harfiah, kita akan pecahkan kepada dua lah, iaitu yunaduna, mereka memanggil. Kalimah pertama yunaduna sampai na, mereka memanggil. Kemudian perkataan ka maknanya engkau lah. Okay? Ka maknanya engkau, ganti nama diri. Yunadunaka, mereka memanggil engkau. Mereka memanggil satu, engkau kalimah yang kedua. So dua perkataan pada perkataan yunadunaka. Baik. Kemudian kita jumpa kalimah min. Min maknanya dari ataupun daripada, satu perkataan. Selepas kalimah min, kita jumpa perkataan warai. Warai maksudnya belakang. Warai, belakang. Ya, di belakang. Kemudian perkataan seterusnya selepas warai ialah perkataan al-hujurati. Al-hujurati. Satu perkataan, ya, satu kalimah yang membawa maksud, ya, bilik-bilik. Al-hujurati, bilik-bilik. Jadi itulah nama surah ini, ya. Ayat keempat ini seolah-olah menjadi simbol kepada nama surah, iaitu Al-Hujurat, iaitu bilik-bilik.
Kemudian kita jumpa perkataan aktsaruhum. Kalimah ini macam biasa, dua perkataan juga. Aktsaruhum. Yang pertama aktsaru, satu kalimah. Kemudian hum, kalimah yang kedua lah. Aktsaru, maksud asal dia paling banyak. Banyak. Aktsaru maksudnya paling banyak. Ataupun kebanyakan. Kemudian hum, mereka. Hum maknanya mereka. Kalimah seterusnya iaitu perkataan la. La maknanya tidak. La dekat sini kita terjemahkan tidak. Kalimah yang terakhir untuk ayat ini ialah ya'qiluna. Ya'qiluna, mereka berakal. Ya'qiluna, maksud akalnya mereka. Maksud asal dia, mereka berakal. Baik. Itu terjemahan harfiah lah. Terjemahan satu persatu. Kalau kita terjemahkan daripada awal sampai habis, bunyi dia macam ni. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memanggil engkau dari belakang bilik-bilik, paling banyak mereka tidak mereka berakal. Itu terjemahan harfiah, kita kata sepatah-sepatah. Jadi kalau kita perasan, terjemahan itu ada dia punya sedikit macam janggal, ya, sebab bunyi dia tak apa kena kan. Paling banyak mereka tidak mereka berakal. Jadi seperti biasa, kita akan susun balik terjemahan harfiah itu kepada susunan ayat yang boleh kita faham. Jadi bila kita susun balik, itu kita namakan sebagai terjemahan mafhum. Ulang lagi sekali, bila kita susun balik ayat-ayat ini, maka kita namakan dia sebagai terjemahan mafhum. So, terjemahan mafhum ialah terjemahan yang kita bila terjemah, kita boleh faham. Lagi sekali, terjemahan mafhum berarti terjemahan yang bila kita terjemahkan, kita boleh faham. Sebab itu kita panggil dia mafhum. Terjemahan mafhum seperti mana yang ada dalam Quran masing-masing. Itulah. Okay, kita tengok Quran kita semua. Dia kata dekat sini, sesungguhnya orang yang memanggil engkau, yakni Muhammad, dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Mafhum, lagi sekali, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau, wahai Muhammad, dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. So, kita pun boleh fahamlah dekat situ. Perkataan mereka tidak mengerti itu adalah mafhum kepada aktsaruhum la ya'qilu. Mereka tidak berakal, iaitu mereka tidak menggunakan akal. Dan ini merupakan sebab turun ya kepada ayat ini. Kalau kita tengok tafsir pun macam itulah. Ada satu kabilah Bani Tamim datang ke Madinah, panggil macam tu dia Muhammad, dia panggil nama dia, wahai Muhammad, keluarlah ya. Kami ada dekat luar ni. Kami datang ni, kabilah kami ni, kata dia, kalau puji satu Arab viral. Dia kata kami ni kalau puji seseorang viral satu jazirah Arab. Tapi kalau kami kutuk seseorang viral juga. Kami ni terror media. So Muhammad keluarlah daripada bilik. So okey, itu tafsir lah, itu perbincangan ya pada tempat yang lain. Cuma itu yang kita nak sebutkan terjemahan mafhum daripada ayat keempat ini. Tetapi sebab kita belajar bahasa Arab, maka kita kena tahu jugalah setiap perkataan yang ada pada ayat yang keempat ini. Okey. Setelah kita memahami perkara tersebut, sekarang kita nak cuba pecahkan ayat ini kepada rangkap je lah. Jadi seolah-olah dekat sini ada satu rangkap. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Macam ada satu rangkap lah. Tapi sebenarnya kalau betul-betul dipecahkan, kita boleh pecahkan kepada dua. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Kalau betul-betul nak dipecahkan kepada rangkap, itu dia punya rangkap dia.
Ayat rangkap ada dua. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Satu. Aktsaruhum la ya'qilun. Dua. Tetapi dalam masa yang sama, walaupun dia ada dua rangkap, sebenarnya dia berkongsi macam satu kefahaman yang sama. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau wahai Muhammad daripada luar bilik kamu, luar rumah yang panggil, kebanyakan mereka tidak menggunakan akal, tak mengerti, tak ada adab. Itu maksud dia. So, dia sebenarnya ada dua, tapi dalam masa yang sama, kefahaman dia itu kita boleh faham dengan satu rangkap sebab adanya perkataan inna. Jadi, akhwat boleh tengok apa nama ni, nota-nota pada drive yang telah disediakan. Ada nota yang terbaru, boleh tengok dekat apa nama ni, yang ke-15 lah. Kelas yang ke-15 kita dah keluarkan nota yang berkaitan dengan inna tadi ya. Okey. Kita sebutkan sebelum ni. Dua kalimah istimewa. Okey. Inna nakkan pada subjek dan predikat. Okey, boleh rujuk ruangan komen untuk ambil nota masing-masing insya-Allah. So inna sesungguhnya, yang ni dia punya subjek dia, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau daripada luar kamarmu wahai Muhammad, predikatnya aktsaruhum la yaqilun. Okay. Dan predikat yang digunakan dekat sini adalah satu rangkap juga sebenarnya. Aktsaruhum la yaqilun ni sebenarnya satu rangkap, iaitu rangkap isim. Aktsaruhum la yaqilun. Untuk cerita rangkap, kita pernah bincang sebelum ni pembahagian rangkap. Okey. Rangkap terbahagi kepada dua, rangkap isim. Dekat sini. Rangkap yang dimulakan dengan kalimah isim. Ada dua unsur juga, subjek dengan predikat. Kemudian baris asas untuk subjek, baris depan. Baris asas untuk predikat pun baris depan. Ini yang kita dah bincang sebelum ini. Okey. Kalau kita ambil, kita mulakan dengan makna pertama dekat sini, perbincangan yang pertama, kita ambil dulu rangkap aktsaruhum la ya'qilun ini. Aktsaruhum la ya'qilun, kita kata okey, kat sini kita mulakan daripada sini. Aktsaruhum la ya'qilun. Jadi aktsaruhum subjek, ini subjek, la ya'qilun, ini dia punya predikat. So aktsaruhum la ya'qilun sebenarnya satu rangkap, iaitu rangkap isim. Rangkap isim cari dua maklumat. Maklumat pertama subjek, maklumat yang kedua predikat. Okey, kemudian berikan baris. Subjek aktsaruhum. Ini perkataan pertama dia. Perkataan pertama untuk rangkap ini ialah aktsaru. Okey, ini dia punya subjek. Hum ganti nama diri, kebal, dan dia melekat, dhamir yang melekat. Subjek kebanyakan mereka. Kenapa? Predikatnya la ya'qilun. La ya'qilun. Dekat sini kita tak boleh nak berikan baris kerana ini kalimah kebal, haraf haraf yang kebal. Kemudian ini fi'il mudhari', perbincangan fi'il nanti kita masukkan dalam perbincangan. So yang ni perbincangan pertama, kita refresh balik pembezaan rangkap. Jadi kalimah aktsaru baris depan sebab dia subjek, subjek baris asas di baris depan. Kemudian hum. Hum maknanya mereka. Baik, dekat sini kita boleh refer kepada formula yang pernah kita sebutkan. Dhamir. Dekat sini formula nombor 3 menyebut
dhamir ganti nama diri, dhamir tu ganti nama diri yang melekat dengan isim. Bila melekat maknanya dhamir tu ada dekat belakang. Dhamir yang melekat. Melekat tu maksudnya dhamir tu ada dekat belakang selepas perkataan isim. Yang itu dhamir itu automatik dia menyandar. Yang dua isim berdampingan tu kan. Pasangan sandar menyandar. Kalau ada dhamir yang melekat dengan isim, automatik dhamir itulah isim kedua. Dia menyandar. Yang mana baris asas, baris bawah. Tetapi sebab dia ganti nama diri, sebab dia dhamir, maka dia kebal. Kita tak akan tukar baris dia. Okey. Kalimah la, ini haraf. Kita panggil dia haraf nafi. Haraf nafi. Fungsi dia menafikan. Tidak. Okey. Dan dia tak bekerja lah. Dia tidak bagi apa-apa fungsi. Dia tidak bagi, dia tak kacau siapa-siapa. Okey. Dia cuma menafikannya. Maksudnya tidak. Kalimah yang terakhir, ya'kiluna, ini fi'il mudhari'. So, perbincangan tentang fi'il mudhari', kita boleh tengok dekat sini ya. Okey. Untuk perbincangan fi'il, ada 3 je. Fi'il madhi, mudhari' dan juga amar. Kita kata fi'il madhi kebal. Fi'il amar pun kebal. Biasanya kita tak bincang lah. Sebab dia kebal, kita tak bincang baris. Tetapi fi'il mudhari' ni tak kebal. Dia perbincangan. Fi'il mudhari' tak kebal. Dia boleh berubah. Dan yang boleh mengubah fi'il mudhari' 2 geng. Sama ada geng haraf pada atas ataupun geng haraf baris mati. Okay. Selain pada tu, dia tak akan dia tak akan kena kacau, dia selamat. So dekat sini la, ini haraf nafi. Haraf nafi bukan mana-mana geng. Baris atas ke baris mati, tidak. Sebab itu yaqilun, dia dalam keadaan amannya. Okay, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Okay. Kita nampak ni, kita besarkan sikit. So fi'il mudhari' sama ada hujungnya baris depan. Macam ini. Baris depan. Ya, baris depan. Hujung dia baris depan. Ataupun di hujungnya ada nun. Nun. Hujungnya ada nun. Fi'il mudhari' sama ada hujungnya baris depan. Yajlisu ke yaktubu ke yazhabu ke yadkhulu yakhruju. Ya, baris depan. Ataupun ada nun di belakang. Okay. Letak je apa-apa perkataan. Duduk ke, makan ke, tidur ke, belajar ke. Dan sama dia bunyi hujungnya sama ada baris depan ataupun ada nun. Jadi kalau baris depan tu masih ada, artinya dia aman. Tak kena kacau. Ataupun nun tu masih ada, waw nun ke ataupun alif nun. Waw dengan nun tu masih ada, artinya dia aman. Contoh dekat sini. Yaqiluna, ada waw dan nun, ada. Maksudnya fi'il mudhari' ni aman. Tak ada siapa-siapa kacau dia, so tak ada masalah. Sama juga dekat sini, perkataan ini. Kita tengok fi'il mudhari' yang kedua. Yunaduna. Mereka memanggil fi'il mudhari'. Aman ke tidak? Aman. Tak ada orang kacau dia. Memang sebelum dia kita tak jumpa siapa-siapa lah. Tak ada geng. Tak ada 2 geng yang suka kacau fi'il mudhari' tu, tak ada. So dia aman. Macam mana kita tahu dia aman? Tak ada apa-apa perubahan pada fi'il mudhari'. Baris depan, ini bukan yang baris depan lah. Yang ni yang di belakangnya ada nun, ada waw dengan nun. Nun ni masih ada. Itu bererti dia aman, tidak diganggu. Nanti saya akan bagi nota, ini nota terbaru. Okey, ini nota terbaru. Nanti saya akan masukkan dalam
Google Drive. Okey. Ini nota terbaru. Nanti saya masukkan. Cuma perbincangan ringkas ni beginilah. Haraf ini geng haraf garis atas. Kita pernah cerita sebelum ni. Cuma ni nota yang akan saya bekalkan. Ya. Ini geng haraf baris atas yang famous lah dalam Quran. Yang ni yang antara yang paling banyak kita jumpa. Walaupun selain daripada cici, loro, telu, papat lah, selain daripada 5 ni, ada lagi haraf baris atas yang lain. Tetapi yang kita tulis yang 5 ni, yang popular, yang paling banyak kita jumpa dalam Al-Quran. An, lan, kai, hatta dengan li ataupun la. Kadang-kadang li, kadang-kadang la. Tengok dia punya ayat dalam Quran tu. Kadang-kadang Allah pakai la. Kadang-kadang pakai li sebab nak bacaan dalam Quran tu kadang-kadang dia nak dia nak bacaan tu lancar. Kadang-kadang li, kadang-kadang la. Tak ada masalah. So an bahawa maksudnya lan tidak akan, tidak sekali-kali selama-lamanya. Kai supaya, hatta sehingga, li supaya ataupun untuk. Okey. Kerana pun boleh. Kerana. Betulkan. Tak boleh betulkan. Nanti saya betulkan. Bukan untuk sebab ataupun kerana. Bukan untuk. Nanti saya bagi yang betul. Saya akan betulkan. Okey, contoh. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia ada dua keadaan. Sama ada di hujungnya baris atas ataupun ada nun. Ada dua keadaan. Ini yang asal. Yang asal pun macam ni. Ataupun macam ni. Ada baris depan, ada nun. Ya jelisu, ya jelisuna. Ataupun ya jelisani. Ada nun. Tapi bila dia dimasuki oleh an, contohnya, salah satu daripada haraf baris atas, ya, contohnya dia an tu datang, maka dia akan tukar ai ya jelisa. Ai ya jelisa. Ataupun kalau dia masuk lan, dia akan lai ya jelisu. Lan ya jelisu. Dah tak ada dah nun dekat sini. Okey. Ulang kaji sikit ya. So again, lagi sekali kita sebut fi'il mudhari' yang masih kekal nunnya di belakang, itu maksudnya fi'il mudhari' ni aman, tidak diganggu. Baik. Inna sesungguhnya ini haraf, ya, haraf istimewa, kalimah, salah satu kalimah istimewa kita dah sebutkan sebelum ini. Alladzina, orang-orang yang, isim isim apa? Alladzina, isim yang mewakili. Isim yang mewakili. Dalam konteks ayat ni, maksudnya dia mewakili satu kabilah itulah Bani Tamim. Ketika turunnya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Yunaduna fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kita dah sebut tadi, dia tak kebal, tetapi dekat sini dia aman sebab tak ada yang kacau dulu. Kemudian ka. Ka maknanya engkau. Okey. Ada formula dekat sini yang boleh kita pakai, iaitu formula nombor 2. Dhamir. Ganti nama diri. Melekat. Yang ada dekat belakang. Dengan fi'il. Tadi fi'il tak? Sini. Okey, ni fi'il. Yunaduna fi'il mudhari'. So ada dhamir. Melekat dengan fi'il. Dhamir melekat dengan fi'il. Sama dengan maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Apa maksud maf'ul? Yang kena. Maf'ul yang kena. Okey. So ka ni ialah maf'ul bihi. MB. MB. Okey, MB. Maf'ulun bih yang kena. Dia kena apa?
dia kena panggil. Ka ni, dia maf'ul yang kena. Dia kena panggil. Siapa panggil dia? Siapa yang panggil? Dhamir tersembunyi. Formula? Dhamir yang tersembunyi dalam fi'il, itulah dia punya fa'il. Apa maksud fa'il? Pelaku. Yang melakukan kerja itu. So, again. Yunaduna fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Okey. Fi'il mudhari'. Yunaduna. Fi'il mudhari'. Di depan ada ya. Okey. Di belakang ada waw nun. Yunaduna. Depan ada ya. Belakang ada waw nun. Itu menunjukkan dhamir yang ada pada perkataan itu ialah hum, mereka. Dhamir yang tersembunyi, okey, dhamir yang tersembunyi dalam fi'il, itulah pelaku dia. Mereka itulah fa'il, pelaku. Mereka buat apa? Mereka panggil. Mereka memanggil. Ada tak yang kena panggil? Ada. Apa dia? Dhamir yang melekat dengan fi'il, itulah yang kena. Okey. So, yunadunaka. Tengok perkataan ni. Yunadunaka. Tengok teknologi bahasa Arab. Yunadunaka. Nampak macam satu perkataan je. Tetapi sebenarnya dia satu ayat. Dia boleh jadi satu ayat. Mereka memanggil engkau. Komplit satu sentence yang boleh difahami. Mereka memanggil engkau. Nampak teknologi dia. Kita tak boleh kejar kan? Kita bahasa Melayu tak ada. Sebab kita tak ada dhamir tersembunyi. Sebab itu daripada awal dulu, sikit-sikit dhamir tersembunyi. Sikit-sikit dhamir tersembunyi. Sampai dunia yang kita punya diagram tu dibuat. Dhamir tersembunyi. Sebab apa? Sebab nak fahamkan makna ini. Bila makna ni dah masuk dalam kepala kita faham, dia memberikan secara tak langsung kita nampak. Walaupun mungkin kita rasa macam senang je kan. Siapa yang rasa senang lah Tapi sebenarnya rasa senang tu sebab 4-5 bulan lepas kita drill benda tu. Dhamir tersembunyi. Sebab tu memang dia punya kunci dia. So yunadunaka, mereka memanggil engkau. Mereka tu fa'il. Dhamir tersembunyi dalam fi'il pelaku. Yunaduna fi'il mudhari'. Amin. Ka, dhamir melekat. Maf'ul. Settle. Okey. Cuma baris. Fa'il ada baris asas dia. Pelaku ada baris asas dia. Pelaku baris asas dia baris depan. Maf'ul pun ada baris asas dia. Maf'ul baris asas dia baris atas. Tetapi pada ayat ini, pada perkataan ini, kita tak boleh nak implement maklumat tersebut. Maklumat tu kita tahu. Sebelum ni kita dah belajar. Kita tahu pelaku, fa'il. Kita tahu baris asas dia baris depan. Yes, kita tahu. Maf'ul pun kita tahu baris asas dia baris atas. Yes, maklumat ni kita tahu. Cuma pada perkataan ini, yunadunaka ni, kita tak boleh implement. Dia cuma kekal maklumat dalam kepala lah. Kita tahu maklumat tu, cuma nak implement pada perkataan ini tak perlu, tak boleh. Sebab apa? Sebab pertama, fa'il dia tak nampak pun. Mereka tu dhamir tersembunyi. Tersembunyi. Macam mana nak letak baris? Dia tersembunyi. Kita nak bagi dia baris memang tak boleh.
Sebab tak nampak. Yang kedua, ka maf'ulun bihi. Ini ganti nama diri. Dhamir. So, ganti nama diri memang kebal. Okay. Janganlah cakap ka baris atas ni, Ustaz. Ka baris atas ni sebab dia maf'ul. Bukan. Bukan dia maf'ul. Okay. Sebab memang dia baris atas. Sebab dia kebal. Kebetulan lah dia baris atas, kebetulan dia maf'ul. Itu kebetulan. Tapi jangan cakap dia baris atas ni sebab maf'ul. Itu tak betul. Dia baris atas tu sebab dia memang baris atas. Sebab dia ganti nama diri. Cuma kebetulan dia maf'ul. Okey. Sambung. Min. Min maknanya dari. Ataupun daripada. Isim ke fi'il ke haraf? Haraf. Haraf apa? Kita panggil dia haraf garis bawah. Ataupun sebenarnya kita dah pernah kita dah pernah popularkanlah bahasa Arab dia, kita nak panggil dia haraf jar. Besar sangat MB ni. MB besar sangat. Kecil dah lah. MB. Okay. Maf'ul bih. Min haraf jar. Apa fungsi dia? Membaris bawahkan isim selepas dia. Dulu kita kata, kita pernah popularkan bahasa Arab dia majrur. Majrur. Nampak? Besar sikit. Ni. Jar majrur. Min wara'i jar majrur. Boleh? Kepening. Ustaz, apa tu jar majrur? Okey, tak apa. Min haraf baris bawah. Okey, faham. Wara'i baris bawah. Sebab apa? Sebab min. Tu faham. Okey. Bila cakap jar majrur tak faham. Lama jar majrur tu apa? Padahal benda sama. Okey, istilah aja. Yang kita popularkan jar majrur ni sebelum ini sebab yalah kita dah mula popularkan bahasa Arab kan. Okey, min wara'i. Okey, ni dia. Isim kalau baris bawah, ya, isim kalau baris bawah ada dua sebab. Sebab pertama terletak selepas haraf jar. Ataupun sebab yang kedua, dia menyandang. Dia isim kedua. Dia isim sebelah-sebelah. Dua isim sebelah-sebelah. Dia isim kedua yang mudhafun ilaih. Sentiasa baris bawah. Okey? Min wara'i. Wara'i. Belakang. Isim tak? Mestilah isim. Mana tahu? Dia baris bawah. Lagipun dia letak selepas min. Haraf baris bawah. Confirm isim. Ataupun kita kenal dengan makna dia. Belakang. Belakang. Semua perkataan yang menunjukkan masa atau tempat isim. Isim apa? Isim ruang. Isim ruang. Wara'i. Belakang. Ini isim ruang. Masa ke tempat? Tempat lah. Isim ruang tempat. Ni dia. So dia baris bawah. Sebab dia terletak selepas haraf baris bawah. Perkataan berikutnya al-hujurati. Al-hujurati. Baris bawah juga. Al-hujurati pun baris bawah. Okey. Al-hujurati. Sebab apa dia baris bawah? Okey. Ada dua je sebab. Sebab pertama terletak lepas haraf jar. Okey, selesai sebab pertama. Wara'i.
Sebab yang kedua, sebab dia menyandar. Ini kalimah isim. Warai isim. Al-hujurati pun isim. Ada alif lam ni. So, ada isim. So, ini sebab yang kedua, iaitu dia menyandar. Ini kita panggil sebelum ini perbincangan sandar menyandar, pasangan sandar menyandar. Dua isim berdampingan, pasangan sandar menyandar. Isim yang kedua, sentiasa berbaris bawah. Sentiasa. Okay. Dia punya carta ada kat sini. Isim, baris bawah. Kalimah isim, baris bawah. Sebab dia tak kebal dia boleh berubah. Berubah tu boleh tiga je. Depan, atas, bawah. Itu je. Jangan pening-pening. Tak ada lebih pada tu. Depan, atas, bawah. Itu je ada. Belakang, kiri, kanan tak ada. Kalau kebal, tak berubah. Dhamir, isim ni tak berubah. Fi'il, dia boleh mati je. Baris depan asalnya boleh tukar baris mati ataupun buang tu. Itu je. Kalau fi'il. Okey. Nampak dah tu? So selesai yang keempat. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Okey. Kita ambil sikit perkataan al-hujurat. Okey. Ini merupakan perkataan dari sudut bilangan dia banyaklah. Okey. Dari sudut bilangan dia ramai ataupun banyak. Sebelum ni kita pernah tengok. Okey. Ni awal-awal dulu. Siapa masih ingat? Bilangan mufrad singular, seorang. Mufrad. Musanna dual ataupun double. Jamak banyak. Jamak salim yang ikut kaedah. Jamak yang salim, yang selamat, yang mengikut kaedah. Jamak taksir. Jamak yang tidak ikut kaedah. So jamak yang ikut kaedah mudah aja. Kalau dia lelaki, kalau dia muzakkar, ini muzakkar lelaki ni. Kalau dia muzakkar, dia ada penambahan waw nun dekat belakang. Muslimun. Ataupun ya nun dekat belakang. Muslimin. Mu'minun. Mu'minin. Kafirun. Kafirin. Ikut kaedah. Kalau dia perempuan, muannas, penambahannya alif dengan ta. Atu ataupun ati. Ataupun tanwilah atun, atin. Okey. Kembali kepada perkataan ini. Al-hujurati. Al-hujurati. Penambahan dekat sini. Alif dengan ta. Ini kita panggil jamak muannas salim. Jamak untuk perempuan yang ikut kaedah. Ikut kaedah. Penambahan dia ati. Ustaz, kenapa dia tak atu? Kenapa tak baris depan? Sebab kita baru sebutkan tadi, kerana dia isim yang terletak selepas isim. Maksudnya dia sandar menyandar, isim yang kedua sentiasa berbaris bawah. Okey. Habis ayat keempat. Alhamdulillah. Kita pergi ayat yang kelima. Kita pergi ayat yang kelima. Kita terjemahkan dahulu terjemahan harfiah. Kalau soalan mungkin boleh tanya. Kalau ada lah. Kalau tak, kita masuk ayat yang kelima. Kita translate terjemahan harfiah untuk ayat yang kelima. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Okey. Kalimah pertama kalimah wa. Wa maknanya dan. Itu tak ada masalah. Kalimah kedua lau. Ini mungkin perkataan baru. Lau.
Lau maknanya jikalau. Ya, lau maksudnya kalau. Dah habis dah kat sini. Lau, kalau. Seandainya pun boleh. Annahum. Annahum dua perkataan. Annahum dua perkataan. Yang pertama, anna. Sesungguhnya. Anna. Sesungguhnya. Hum. Mereka. Anna. Sesungguhnya. Hum. Mereka. Annahum. Sesungguhnya mereka. Pecahkan pada dua. So, ada dua perkataan dekat sini. Pecahkan. Sabaru. Satu kalimah. Sabaru. Satu perkataan. Okay. Sabaru. Satu perkataan. Mereka telah sabar. Sabaru terjemahannya. Mereka telah sabar. Boleh? Mereka telah sabar. Itu terjemahan yang mengikut kaedah kita lah. Sistem kita. Sabaru mereka telah sabar. Hatta. Sehingga. Hatta. Sehingga. Takhruja. Engkau keluar. Hatta sehingga. Satu perkataan. Takhruja. Engkau keluar. Satu perkataan. Ilaihim. Okey, ilaihim dua perkataan. Dua kalimah. Yang pertama ila. Kepada. Ila kepada. Him. Mereka. Ilaihim. Kepada mereka. Dua perkataan lah. Okey. Lakana. Okey. Dua perkataan juga. Pecahkan ya. Lakana. La satu. Pasti. La maksudnya pasti. Confirm. Itu maksud la dekat sini. La dekat sini terjemahannya pasti. Ataupun confirm. Sudah tentu. Sudah pasti pun boleh ya. La pasti. Kana. Terjemahkan kana ini. Dia telah adalah. Itu terjemahan ikut kaedah. Kana dia telah adalah. Tak apa terjemahkan dulu. Lagi sekali ya saya ulang. Kana terjemahan yang ikut kaedah kita ialah dia telah adalah. Ataupun telah adalah dia, sama je lah. Sebaliknya. Dia telah adalah ataupun telah adalah. Khairan, baik. Khairan, baik. Ya. Lahum, dua perkataan. Lahum, dua perkataan. Yang pertama la. Untuk. La maksudnya untuk. Ataupun bagi. Itu maksudlah. Untuk ataupun bagi. Hum mereka. Okay. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu. Wa. Satu. Wa. Sedia maklum. Dan. Allahu Allah. Ghafurun. Pengampun. Pengampun. Maha pengampun lah. Allah itu. Ghafur. Pengampun. Rahim. Penyayang. Ghafur pengampun. Rahim penyayang. Okey. Itu terjemahan apa? Harfiah. Sepatah-sepatah. Sekali lagi. Sepatah-sepatah. Dan. Jikalau. Sesungguhnya mereka telah sabar. Sehingga engkau keluar kepada mereka. Pasti dia telah adalah baik untuk mereka. Tu, nampak? Macam-macam kitab kuning kan? Itulah. Sebab dia terjemah literal. Sepatah-sepatah. Dan Allah pengampun penyayang. Itu sepatah-sepatah.
Lagi sekali ya, dengar. Tengok yang Arab. Cuba tengok yang Arab. Dan jikalau sesungguhnya mereka telah sabar sehingga engkau keluar kepada mereka, pasti dia telah adalah ataupun telah adalah dia baik bagi mereka. Dan Allah pengampun penyayang. Harfiah. Terjemahan mafhum. Jom kita susun tadi. Cuba akhwat-akhwat try ya. Jangan tengok Quran. Jangan tengok yang Melayu Quran tu. Cuba try terjemah sendiri. Mafhumkan sendiri. Cuba. Tak apalah, tak payah buka mic. Cuba sendiri ya. Tutup Quran tu, tengok yang Arab je. Tutup yang Melayu. Translate sendiri, mengikut kefahaman sendiri. Dan sekiranya mereka bersabar, recall je kan? Dan sekiranya mereka bersabar sehingga engkau, wahai Muhammad, keluar bertemu dengan mereka, itu lebih baik untuk mereka. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi. Lebih macam tu bunyi dia, betul tak? Kalau tak tengok Melayu yang Quran, tak tengok Quran tuan-tuan, tengok yang Arab je, sebenarnya di peringkat ini kita sebenarnya dah boleh translate tu. Kan? Okey, buka Quran. Tengok Melayu. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Betul tak? Betul tak tuan? Lebih kurang. So, itulah mafhum. Mafhum ini kita cuma susun balik harfiah sepatah-sepatah yang kita dah tahu mengikut kefahaman kita. Okay? Kalau kita orang Melayu, kita mafhumkan ikut Melayu lah. Kalau yang terjemahan bahasa Inggeris pun sama juga. And if contoh kan, and if tak tahulah. Tapi bila nak mafhumkan bahasa Inggeris, so dia akan susun ikut bahasa Inggeris punya kefahaman. So sama juga kita orang Melayu, kita terjemahkan ikut kefahaman Melayu. Okey. Itu ayat kelima. Okey, banyaklah kita nak ambil kat sini banyak. Kita secara umum dulu Okey, pertama sekali kita ambil yang ni lah. Kita ambil lau dulu. Kita ambil kalimah ni dulu. Okey, ambil perkataan lau dulu. Buat nota sikit lah. Lau ni haraf. Lau haraf. Kita panggil dia haraf syarat. Haraf syarat. Syarat. Okey. Syarat ni macam kita dulu pernah sebut dia nak kepada jawab. Biasanya kalau ada syarat ni dia nak jawab. Kan? Kalau engkau makan, kan syarat tu. Dia tak boleh berhenti kat situ, dia tak faham. Kalau engkau makan, pasti engkau kenyang. Kan? Syarat. Kalau engkau belajar, pasti engkau berjaya. Kalau itu dia panggil syarat lah. Sama dekat sini. Jikalau mereka sabar sampai kau keluar, ni jawab dia. Inilah dia panggil jawab. Jawab. Ni kat sini ya. Jawab kepada apa? Jawab kepada syarat. Ini syarat. Syarat. Okey. Syarat. Lau ni haraf syarat. Dia nak pada jawab. Itulah biasanya macam tu. Okey. Okey, ni kita buat formula. Kita tambah formula.
Ada formula baru ni. Okey. Oh ni. Okey. Formula keempat. Formula keempat. Formula keempat. Sekejap lagi sekali. Okey, edit. Okey, formula keempat. Dhamir melekat dengan inna. Sama dengan isim inna. Okey. Okey, ini formula baru. Dhamir, ganti nama aku, engkau, dia, mereka semua tu melekat dengan inna. Untuk dekat sini, mana tu ni? Okey ni. Anna ni sebenarnya inna. Inna ataupun anna. Sebab ni dekat tengah-tengah ayat. Sebab itu dia anna. Asalnya inna. Sama. Inna ataupun anna. Okey. Kan inna ni dia nak subjek kan? Inna nak subjek dengan predikat. So, kalau ada dhamir, dhamir, melekat. Ni dhamir melekat dengan inna. Ni inna. Formula cakap apa? Formula cakap dialah isim inna. Isim pula dah. Ya, terima kasih. Subjek lah. Isim ni subjek. Edit Okey. Isim ni subjek. Okey. Harus faham. Kalau ada dhamir melekat dengan inna ataupun anna, sebab dia sama, maka dhamir itulah subjek dia. Dhamir itulah dia punya subjek. Subjek ni orang Arab panggil isim. Subjek kepada inna tu. Jadi, kalau ada dhamir. Okey, contoh dhamir melekat. Kan? Kan dhamir melekat. Hu ke huma. Kalau ada inna sebelum, innahu. Innahu. Ataupun annahu. Sama. Sesungguhnya dia. Hu tu melekat. Yang ni lah subjek dia. Innahu. Sesungguhnya dia. Ghafur. Pengampun. Contoh. Innahuma. Innahum. Innaha. Innahuma. Innahunna. Innaka. Sesungguhnya engkau. Innaka ghafur. Innaka. Ka tu subjek. Subjek kepada inna. Innakuma ke innakum. Innaki, innakuma, innakunna. Inni. Inni. Ataupun innani boleh. Ataupun inna. Innana pun betul. Okey. Itulah formula. Dhamir melekat dengan inna. Dialah subjek inna. Okay. Kita nak bincang semua tak sempat. Kita ambil umum. Hatta takhruja. Okey, ni nanti kat macam tadilah. Ni contoh yang baik. Hatta takhruja. Ni contoh yang baik. Hatta takhruja. KIV. Sekali lagi. Minggu akan datang. Tapi siapa yang faham, dia dah boleh nampak. Jadi contoh yang clear. Lakana. Okey. Inilah ambil ni. Kana.
Ada inna, ada kana. Ini dua kalimah istimewa. Sebab kana pun sama. Dia macam inna, dia nak subjek. So untuk dekat sini, tambah satu lagi formula. Okey. Ambil formula. Dhamir yang tersembunyi dalam kana. Okey. Apa dia? Dialah isim. Dialah isim ataupun subjek kepada kana. Kana dia tulis harap boleh nampak sikit. Inna pun tulis harap. Inna. Okey. Betul. Edit. 5. Penuh dah kita punya formula. Ya. Dhamir yang melekat dengan inna, itu subjek inna. Dhamir yang tersembunyi dalam kana, itulah dia isim kana, iaitu subjek. Subjek kepada kana. Okey. Dekat dalam kana ni ada dhamir dia. Apa dhamir dalam kana? Dia. Dia. Dia tu subjek, khairan ni predikat. Okey, tengok kana. Predikat kana baris asas dia baris atas. Nampak Predikat kepada kana. Predikat kepada kana. Baris asas dia baris atas ke sini. Okey. Okey, sampai situ dulu. Dalam tu banyak juga. Kita berhenti di sini. Akan datang kita sambung ayat kelima. Akan datang kita ulang kaji balik ayat kelima. Banyak contoh-contoh yang menarik untuk kita bahas. InsyaAllah. Sampai situ dulu. Yang baik kepada Allah SWT. Kelemahan kekurangan diri anda sendiri. Anda minta maaf. Ya. Mudah-mudahan masih sebanyak membantu kita dalam memahami kaedah grammar nahwu bahasa Arab. Gunakan Quran. Mudah-mudahan barakah pada ayat-ayat ini. Allah bagi kita kefahaman pada Quran insya-Allah. Amin. Kita tangguh tasbih kafarahan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.